Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap anda semua sihat dan tidak gundah gulana. Saya tahu ramai kecewa apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin enggan mempertimbangkan cadangan pengeluaran wang akaun 1 caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi digunakan oleh pencarum yang terkesan dari segi ekonomi akibat wabak COVID-19. Pekerja sektor swasta yang paling terjejas sekarang, pejabat awam tidak hilang pekerjaan. Mereka mungkin kurang pendapatan tambahan kerana tuntutan kerja lebih masa dikawal atau dihadkan. Menurut Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PKSO, hampir 90,000 orang kehilangan pekerjaan setakat 22 Oktober lalu. Itu yang melibatkan pencarum PKSO. Tetapi bilangan sebenar mungkin jauh lebih tinggi kalau kita ambil kira pekerja yang tidak ada caruman dengan PKSO. Jika trend ini berterusan, dijangka lebih 100,000 orang hilang pekerjaan menjelang hujung tahun ini. Dalam keadaan pandemik sekarang, kita tahu ramai pekerja mungkin diberhentikan, dipotong gaji atau diminta mengambil cuti tanpa gaji kerana majikan berhadapan dengan masalah kewangan. Dalam keadaan terdesak, kalau dibenarkan mengeluarkan sedikit caruman dalam akaun 1 KWSP, sudah tentu sedikit sebanyak boleh membantu menampung kehidupan mereka yang terjejas. Sekarang pun pencarum dibenarkan mengeluarkan maksimum RM500 setiap bulan dari akaun 2 KWSP selama 12 bulan. Dan kemudahan ini akan tamat pada bulan Mac tahun depan. Okey, ini adalah kenyataan Perdana Menteri berhubung cadangan itu. Saya quote dia. Saya hendak beritahu sukar untuk kita menimbangkan perkara berkenaan iaitu membenarkan pengeluaran wang akaun 1 KWSP bukan kerana kerajaan tidak mahu. Memang ramai yang tag saya berkata, tolonglah Tan Sri, kami susah. Sekarang pun tanpa mengeluarkan simpanan itu, kita sudah menyediakan berbilion ringgit bagi membantu rakyat. Jika kerajaan benarkan perkara itu dilaksanakan dengan mengeluarkan segala simpanan KWSP yang masih berbaki, saudara akan hadapi masalah lebih besar pada masa hadapan. Okay, itulah kenyataan Muhyiddin. Saya tak pasti siapa yang memberikan taklimat kepada Muhyiddin tentang cadangan pengeluaran wang akaun 1 KWSP. Saya fikir mungkin pasukan media beliau. Saya rasa Muhyiddin tidak mendapat penerangan yang jelas dan tepat tentang cadangan itu. Rakyat bukan minta keluar semua simpanan dalam KWSP. Rakyat cuma minta dibenarkan mengeluarkan 10% atau maksimum RM10,000 saja daripada akaun 1. Ini bermakna mereka yang ada caruman RM100,000 atau lebih dalam akaun 1 cuma boleh mengeluarkan maksimum RM10,000. Mereka yang ada caruman kurang daripada RM100,000 dalam akaun 1 cuma boleh keluar 10% saja. Kalau caruman RM50,000 boleh keluar RM5,000 sajalah. Alasan rakyat akan susah pada masa hadapan sekiranya dibenarkan keluar wang akaun 1 sekarang adalah tak berapa tepat. Rakyat sedang susah sekarang dan amat memerlukan wang. Caruman dalam KWSP adalah wang pencarum. Kalau tak mencarum dengan KWSP, tidak boleh keluarkan duit. Kalau rakyat ada duit untuk dibelanjakan, ekonomi akan bergerak sebab berlaku aliran wang. Peniaga boleh mendapat pendapatan, bank pun dapat bayaran balik pinjaman. Yalah, minta lanjutkan moratorium pun Muhyiddin tak mahu layan. Kalau orang tidak ada duit untuk dibelanjakan, aktiviti ekonomi tidak berlaku dan semua orang akan hadapi masalah. Apa guna ada duit banyak beratus ribu ataupun jutaan ringgit dalam KWSP tetapi tidak boleh digunakan semasa keadaan begitu mendesak sekarang. Pandemik COVID-19 ini tidak akan hilang dalam masa terdekat. Mungkin ambil masa bertahun-tahun. Disebabkan impak ekonomi, saya bimbang ada yang tertekan sampai membunuh diri. Mungkin ada yang terpaksa menjadi gelandangan kerana tidak mampu membayar sewa rumah atau pinjaman perumahan. Bila ada masalah kewangan, keluarga pun boleh berantakan. Kes keganasan rumah tangga dan perceraian sudah tentu akan meningkat. Memang betul lah kerajaan sediakan bantuan berbilion ringgit untuk membantu rakyat menerusi pemberian bantuan prihatin nasional atau BPN. Tetapi bukan semua orang dapat bantuan itu. Bukan orang yang tidak layak saja tak dapat. Orang yang layak pun ramai tak dapat. Saya sendiri pun tak dapat bantuan itu walaupun sudah 2 tahun hilang pekerjaan dan tidak ada pendapatan. Semasa BPN yang pertama dahulu, permohonan saya ditolak dan saya ada buat rayuan tetapi ditolak juga. Saya buat permohonan baru untuk BPN 2.0 ini dan masih menunggu keputusan sama ada lulus atau tidak. Jumlah bantuan BPN juga tak banyak mana dan dibayar sebanyak 2 kali kepada penerima. Duit BPN itu mungkin cukup untuk beli beras dan lauk pauk untuk sebulan. Mungkin ada yang kata kerajaan ada sediakan bantuan sara hidup atau BSH, dulu dikenali sebagai Bantuan Rakyat Satu Malaysia, BRIM. Macam saya cakap tadi, bukan semua orang dapat BSH.
bantuan itu pun cuma sekadar cukup untuk belanja makan minum, bukan untuk menampung bayaran lain seperti sewa rumah, pinjaman bank dan sebagainya. Jadi jika dapat keluarkan sebahagian wang caruman dalam akaun 1 KWSP itu, ia sangatlah membantu mereka yang terjejas semasa pandemik ini. Dalam ekonomi, nilai RM10,000 sekarang ni jauh lebih besar berbanding RM10,000 pada 10 atau 20 tahun akan datang. Disebabkan inflasi, nilai RM10,000 pada masa hadapan akan jauh lebih kecil sebab kos barangan dan perkhidmatan serta kos buruh akan meningkat menyebabkan nilai duit akan mengecil. Pada pandangan peribadi saya kerajaan sebenarnya tidak mahu membenarkan rakyat mengeluarkan wang simpanan akaun 1 KWSP bukan kerana bimbang rakyat susah pada masa hadapan, tetapi disebabkan wang caruman itu dilaburkan oleh KWSP dengan membeli aset dan saham syarikat swasta. Saya tak pastilah berapa peratus daripada wang caruman pekerja dilaburkan oleh KWSP, tapi kalau kerajaan sampai tak nak benarkan rakyat keluarkan duit caruman mereka, saya andaikan mungkin peratusan wang yang dilaburkan sekitar 85 hingga 90%. Selebihnya adalah untuk kos operasi. Jadi sekiranya dibenarkan mengeluarkan caruman akaun 1, mungkin KWSP pun pening kepala kerana terpaksa mencairkan aset untuk membayar kepada pencarum. Dan dengan keadaan ekonomi sekarang, harga saham pun murah. Saya percaya mungkin KWSP banyak beli saham dan aset untuk membuat keuntungan ketika pasaran ekonomi tengah terjejas sekarang. Mungkin ada juga nilai saham yang dipegang KWSP sudah jatuh teruk sekarang, dan sudah tentu KWSP tidak mahu menanggung kerugian teruk dengan menjual saham pada harga murah sebab wang yang diuruskan oleh KWSP ini adalah wang rakyat. Tapi KWSP kena ingat kos operasi KWSP menggunakan duit pencarum, gaji yang tinggi, tuntutan bulanan, pelbagai allowance, bonus berbulan-bulan dan komisen kepada remiser atau ejen pelaburan KWSP, semuanya adalah daripada wang mencarum. Tak kira untung atau rugi. Saya juga fikir Perdana Menteri mungkin tak mahu menerima cadangan itu kerana ia dibangkitkan ataupun diutarakan oleh Datuk Seri Najib Razak. Kita tahu Muhyiddin dan mentor beliau tak mempunyai hubungan baik dengan Najib. Mungkin Muhyiddin beranggapan kalau beliau terima cadangan itu, Najib akan mendapat political mileage. Tapi sebenarnya cadangan itu datang daripada rakyat dan sudah lama dibangkitkan. Setahu saya, semasa cadangan tentang pengeluaran setiap bulan dari akaun 2 KWSP timbul, ada ramai rakyat yang tidak ada simpanan dalam akaun 2 meminta kerajaan mempertimbangkan pengeluaran wang dari akaun 1. Najib cuma orang politik yang membawa cadangan daripada rakyat yang terjejas kepada kerajaan. Itu saja. Kalau Muhyiddin membenarkan rakyat mengeluarkan 10% caruman akaun 1 KWSP, beliau juga yang akan dapat nama dan dihargai rakyat. Najib bukan ada jawatan dalam kerajaan dan nama beliau pun sudah terpalit dengan isu 1MDB. Ini adalah peluang untuk Muhyiddin memulihkan semula imejnya di mata rakyat. Pada peringkat awal beliau menjadi Perdana Menteri, ramai rakyat meletakkan harapan tinggi kepada beliau untuk membela kebajikan rakyat. Sebab sayangnya rakyat Malaysia kepada Muhyiddin, beliau dipanggil sebagai Abah. Pemberian BPN dan kebenaran mengeluarkan wang akaun 2 KWSP semasa pandemik menaikkan nama Muhyiddin. Tapi sejak kebelakangan ini, sokongan rakyat kepada Muhyiddin sedikit terjejas dengan beberapa keputusan beliau yang tidak selari dengan kehendak rakyat. Jadi, janganlah sampai rakyat merotan Abah dalam pilihan raya akan datang. Din, kamu dah sembahyang ke belum? Katakan kalau rakyat marah sangat dan mendesak supaya dibenarkan mengeluarkan semua simpanan dalam KWSP dan tidak mahu lagi KWSP, kerajaan boleh buat apa? Ya, sekarang kerajaan boleh menolak permintaan rakyat, tetapi pemimpin-pemimpin kerajaan yang kena ingat, mereka dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Rakyat boleh menolak mereka dalam pilihan raya akan datang dan memilih pemimpin lain yang mahu mendengar keluhan dan denyut nadi rakyat. KWSP ditubuhkan menerusi Akta KWSP 1991. Akta ini dibentangkan dan diluluskan di Dewan Rakyat. Akta ini adalah daripada rakyat walaupun dibentang dan diluluskan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Ini kerana ahli-ahli parlimen ini adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat sudah fed up sangat dengan kerenah pemimpin kerajaan, rakyat boleh menghapuskan Akta KWSP ini. Tujuan penubuhan KWSP memang baik untuk membantu rakyat mempunyai wang simpanan mencukupi semasa persaraan. Kalau pekerja kerajaan mereka ada pencen, jadi tak ada masalah sangat bab kewangan. Memang betul ramai tidak ada wang simpanan mencukupi untuk hari tua. Tetapi masalahnya sekarang, wang untuk perbelanjaan sekarang pun ramai tak ada. Jadi dalam keadaan yang sangat mendesak, saya fikir adalah wajar
kerajaan membenarkan rakyat mengeluarkan sedikit wang caruman dalam akaun satu KWSP untuk menampung kehidupan mereka. Walaupun permintaan Muhyiddin untuk mengisytiharkan darurat ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong, ekonomi sebahagian rakyat sudah berada dalam keadaan darurat dan nazak sekarang. Rakyat bukan minta projek atau tender kerajaan seperti langau-langau dan kroni politik yang hidup senang lenang dengan projek kerajaan. Wakil rakyat hendaklah menentukan kepentingan kebajikan rakyat. Rakyat cuma mahu dibenarkan mengeluarkan wang mereka sendiri yang sekarang diuruskan oleh KWSP. Akhir sekali, saya doakan semoga semua yang terjejas dari segi kewangan sekarang supaya banyak bersabar, tenang dan yakin bahawa Allah SWT adalah pemberi rezeki. InsyaAllah kita akan berjaya mengharungi cabaran ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.